Bila-bila ni. Sorry, aku tak tahu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiyah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya diminta untuk bercakap tentang perundangan Islam. Mungkin sebab latar belakang saya sebagai peguam, saya diminta untuk bercakap berkenaan dengan beberapa perkara berkaitan dengan undang-undang Islam dan beberapa isu yang berkaitan dengan perundangan Islam. Di dalam bahasa Melayu kita sebut perundangan Islam. Dalam pengajian, dalam konteks pengajian di masjid dan sebagainya, termasuk kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, perundangan Islam ni dia boleh pergi kepada perkataan konun ataupun undang-undang yang ditakninkan, yang dikanunkan, codified dan sebagainya. Satu lagi, dia boleh pergi kepada perkataan fiqh. Contohnya Syekh Yusuf Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia karang satu kitab yang besar, nama dia Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, iaitu fiqh Islam dan dalil-dalilnya. Jadi fiqh Islam tu pun maksud dia ialah perundangan Islam. Jadi alhamdulillah, maka pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana suasana yang macam ni, sedang hadirin mukminin, dia adalah satu suasana yang membezakan di antara dua golongan. Yang pertamanya golongan yang baik, golongan yang saleh, yang tunduk akur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang kedua ialah golongan yang jahat, yang tidak peduli tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan yang baik? Siapakah golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Contohnya adalah kita pada pagi ini. Alhamdulillah, sebab itu kita sanggup
bangkit dari katil tilam masing-masing, datang ke masjid pada pagi ini semata-mata untuk menunaikan solat subuh ataupun solat fajar yang disyariatkan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kesanggupan kita untuk hadir menunaikan solat subuh berjemaah itu dikira sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan yang macam ni juga, tuan-tuan sekalian, bila kita belajar tentang syariat Islam, Al-Quran menceritakan kepada kita bahawa suasana macam ni juga menjadi satu bencana kepada golongan manusia yang tidak peduli tentang hukum hakam agama, di mana turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam suasana yang macam ni. Satu golongan dia bangkit daripada tidur, datang ke rumah-rumah Allah Ta'ala. Pada masa yang sama, Al-Quran juga menceritakan kepada kita tentang golongan yang ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ialah sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, di mana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala dia cerita kepada kita, tuan-tuan sekalian, dengan satu gaya bahasa, lenggok bahasa yang sangat-sangat cantik, iaitu Allah Ta'ala dia bagi tahu daraballah. Allah Ta'ala dia bagi contoh, dia bagi satu misalan kepada kita semua dengan menyebut daraballahu masalan lilladzina kafaru, dengan perkataan kepada golongan yang kafir. Contoh untuk siapa, tuan-tuan? Untuk orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, ingkar kepada perintah Allah Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala sebut perkataan ingkar, orang yang kafir, nama yang Allah Ta'ala sebut selepas tu, dia tak sebut nama orang jahat. Allah Ta'ala tak sebut nama orang yang jahat. Contoh untuk orang kafir, Allah Ta'ala sebut nama orang baik. Apa dia? Imra'ah, isteri kepada Nuh dan Lut. Siapa nama isteri Nuh? Allah Ta'ala tak sebut. Siapa nama isteri Lut, Nabi Lut alaihissalam pun Allah Ta'ala tak sebut. Tapi Allah Ta'ala sebut dua nama hamba dia yang saleh, iaitu Nuh dan Lut. Contoh ni untuk orang kafir, untuk orang jahat. Tapi contoh untuk orang jahat, Allah Ta'ala sebut nama orang baik. Ayat yang kedua yang saya baca tadi, tuan-tuan sekalian, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Yang kedua tu pula, Allah Ta'ala bagi contoh kepada orang yang baik, kepada orang yang beriman. Tetapi nama yang Allah Ta'ala sebut bukan nama orang baik, tetapi nama orang jahat. Nama orang baik Allah Ta'ala tak sebut. Imra'ah, isteri kepada Fir'aun. Siapa isteri kepada Fir'aun? Allah Ta'ala tak sebut nama dia, tapi Allah Ta'ala sebut nama Fir'aun. Nampak?
bagaimana Allah Ta'ala diguna gaya bahasa yang sangat menarik perhatian, terutamanya bagi sesiapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia memahami bahasa Arab. Sebab itu penting tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan belajar membaca Al-Quran, tuan-tuan belajar baca Quran dalam keadaan tuan-tuan tahu tentang bahasa Arab, supaya dia punya semangat tu tuan-tuan sekalian, dia punya roh bahasa tu meresap masuk dalam hati kita. Itu yang penting. Baik, apa yang Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala sebut bahawa contoh yang dia nak bagi ni adalah untuk orang yang jahat, dengan bagi contoh isteri kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang Allah Ta'ala kata daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma, yang mana hamba Allah Ta'ala yang soleh ni pun tak dapat nak selamatkan isteri masing-masing, tak dapat nak selamatkan isteri masing-masing. Allah Ta'ala ada hamba dia yang soleh, nama Nuh dan Lut. Mereka ni ada isteri masing-masing, tetapi mereka tak dapat nak selamatkan isteri masing-masing, sebab isteri masing-masing kufur kepada Allah Ta'ala. Tapi contoh yang kedua, Allah Ta'ala bagi contoh suami pula jahat, isteri pula baik. Suami jahat yang mana digelar sebagai Firaun, yang mendabik dada sebagai Tuhan kepada manusia, tapi isteri dia dalam beberapa riwayat kata namanya Asiyah ataupun yang seumpama dengannya, mempunyai isteri yang sangat baik, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala maktubkan dalam Al-Quran bagaimana munajat, doa yang dipanjatkan oleh isteri kepada Firaun ini. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut nama dia, tapi Allah Ta'ala sebut munajat dia, doa dia kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala cerita, dia kata wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, supaya didirikan satu rumah, satu mahligai di dalam syurga di sisimu. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin, supaya diselamatkan daripada Firaun dan pekerjaan dia yang jahat itu, dan diselamatkan daripada, dilindungi daripada kaum yang zalim. Sidang hadirin mukminin, apa dia pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang macam ni? Ayat ni menunjukkan kepada kita, isteri tu imam pun dia takkan dapat selamat daripada azab Allah Ta'ala dengan mendabik dada bahawa suami dia tu imam. Anak tu imam, anak tu guru pun dia tak boleh selamatkan diri dia dengan alasan ayah dia tu guru. Sebab yang tu gurunya ayah, yang anaknya tuan-tuan macam apa? Kita tak boleh sebut lagi sensitif pula. Saya pernah semayang tuan-tuan, tak mau sebutlah pondok mana, pernah semayang di satu pondok. Dah orang kata semayang tarawih dekat situ tu, bacaan imam dia mengasyikkan. Saya pun pergilah semayang kat situ. Memang bagus tuan-tuan, dia ada dua imam yang silih berganti, yang dua imam ni bacaan dia memang sangat-sangat membantu kita untuk khusyuk dalam solat. Tapi masalahnya apa tuan-tuan? Masalahnya ialah ada budak-budak duk main merecun. Budak-budak duk main merecun, main bunga api, dungdam atas bumbung masjid. Habis semayang saya keluar pergi dekat depan tu, saya kata dekat satu pakcik, saya kata pakcik, budak mana main merecun ni sampai tak boleh nak larang ni? Laranglah, jangan duduk kacau orang semayang. Dia kata nak larang macam mana? Dia kata anak tok guru, dia kata anak tok guru. Kita nak buat apa tuan-tuan? Yang tok gurunya ayah dia.
Yang anak dia ni muslimin muslimat sekalian, dia ada satu perdebatan di kalangan para ulama berkenaan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan apa nasib yang berlaku kepada Abdullah, iaitu ayah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga ataupun dalam neraka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada satu orang lelaki, dia pergi menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila dia berjumpa dengan Nabi, dia kata, "Aina abi?" Dia kata, "Di manakah ayahku?" Maka Nabi kata, "Finnar." Finnar, dalam neraka. Jadi orang ni tuan-tuan, bila dia tanya Nabi, ayah dia di mana? Nabi kata ayah dia dalam neraka. Dia pun paling tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok dia jalan tinggalkan Nabi, Nabi panggil dia balik. Bila Nabi panggil dia balik, Nabi kata dekat dia, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayah aku dan ayah kamu dalam neraka. Menyebabkan para ulama tuan-tuan sekalian berbeza pendapat dengan satu perbezaan yang sangat-sangat serius. Kerana hadis ni menggambarkan bahawa Abdullah, Muhammad bin Abdullah, iaitu ayah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam neraka. Sebab para ulama terbahagi kepada dua mazhab, kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama mengatakan bahawa ayah Nabi kita bukan dalam neraka, dia di dalam syurga. Manakala kumpulan yang kedua mengatakan ayah Nabi kita berada di dalam neraka, bukan dalam syurga. Sebahagian ulama mengatakan bahawa kita tidak boleh menyakiti hati Nabi kita dengan mengatakan bahawa dia di dalam neraka. Kalau kita kata ayah kita, kalau orang bagi tahu kepada kita ayah kita dalam neraka, kita sakit hati tak? Sedih tak? Sedih. Kita sakit hati. Maka sebahagian ulama kata tak boleh kita mengatakan bahawa ayah Nabi kita di dalam neraka, kerana dia kata mungkin perkataan abi di situ tidak merujuk kepada Abdullah, tapi merujuk kepada Abu Talib. Sebab orang Arab ni tuan-tuan sekalian, perkataan ayah tu, dia ada ketikanya dia merujuk kepada bapa saudara, dia tidak merujuk kepada bapa kandung. Tapi tuan-tuan sekalian, bila kita kaji balik pengajian ni, dalam kita mengaji ni tuan-tuan sekalian, takalluf membebankan diri dengan bagi makna yang jauh daripada menggunakan makna yang dekat, itu satu benda yang agak asing. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahawa bagaimana sesuatu dalil yang diberikan itu menunjukkan kepada makna yang sedemikian. Maka tidak ada satu petunjuk bahawa perkataan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayah aku tu merujuk kepada pak saudara Nabi. Tidak ada sebarang keterangan. Maka kerana itu sebahagian ulama mengatakan bahawa abi di situ adalah merujuk kepada Abdullah, bukan merujuk kepada Abu Talib. Satu. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, kita tidak membezakan di antara mana-mana nabi. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam kufur kepada Allah Ta'ala. Tidak ada istimewanya mana-mana nabi. Allah Ta'ala banyak cerita dalam Al-Quran bagaimana nabi-nabi lain mempunyai masalah dengan keluarga dia. Maka sesiapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia mendapat keredaan di sisi Allah Ta'ala. Siapa yang kufur kepada Allah Ta'ala, tak kira dia sama ada dia ayah ataupun anak ataupun isteri dan sebagainya ataupun suami, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tak boleh menyakiti hati Nabi Muhammad dengan mengatakan bahawa ayahnya dalam neraka, maka kita kena apply benda yang sama dengan mengatakan bahawa kita tak boleh kata ayah Nabi Ibrahim pun sebagai musuh Allah. Sebab itu akan menyakiti hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Takkan kita tak dibenarkan
menyinggung hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dibenarkan menyinggung hati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menceritakan semula pertentangan antara Ibrahim dan ayah dia. Ini contoh tuan-tuan sekalian, bagaimana bila kita mengaji agama ni tuan-tuan sekalian, dia punya konteks hukum hakam agama yang kata perundangan Islam ni. Bila perundangan Islam ni, dia membabitkan hukum hakam, dia membabitkan dalil-dalil yang datang daripada agama, iaitu datang daripada Quran, yang datang daripada sunnah. Bagaimana dalil-dalil yang macam ni tuan-tuan sekalian, ada ketikanya dia memerlukan kepada kita menggunakan akal kita, otak, untuk buat perbandingan satu dalil dengan dalil-dalil yang lain. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, amalan kita ni, kita tak boleh harap orang tolong kita, tak boleh harap. Dalam kubur nanti, alam barzakh nanti, semuanya faktor utama dia adalah amalan kita. Hak lain tu hanya membantu, tuan-tuan. Hak lain tu hanya membantu. Sebab tu kita tak setuju tuan-tuan sekalian, masyarakat kita terlalu membesar-besarkan benda yang tidak menjadi teras prinsip utama ajaran Islam. Contohnya dalam masyarakat kita, iaitu semayang sunat hadiah. Saya tak tahulah di belah sini ni ada ke tidak. Saya pergi satu tempat tuan-tuan sekalian, habis kuliah, Tok Imam datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, ni ada sumbangan sikit, minta Ustaz buat sembahyang sunat hadiah." Dekat sini ada sembahyang sunat hadiah? Tak ada. Bagus, sini bagus. Di satu tempat ni dia ada sembahyang sunat hadiah. Sembahyang sunat hadiah ni gini tuan-tuan, bila ada orang mati, nanti waris dia ataupun keluarga dia akan minta jemaah untuk sembahyang sunat, bagi hadiah pahala sembahyang sunat tu dekat si mati. Dia bagilah, buka sampul surat tu ada RM5, tuan-tuan sekalian. Saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, kita ni bila kita belajar agama, satu benda yang kita kena ingat, kita sayang dekat si mati, ayah kita ataupun ibu kita ataupun anak kita dan sebagainya. Kita sayang kepada si mati, maka antara cara kita menunjukkan sayang tadi dengan cara nak selamatkan dia di alam barzakh, kan? Nak selamatkan dia alam barzakh. Maka sebahagian masyarakat kita, dia buat benda-benda yang dipertikaikan, yang para ulama berbahas panjang lebar tentang sesuatu amalan yang kita duk buat tu. Saya lebih suka tuan-tuan sekalian untuk mengesyorkan kepada tuan-tuan bahawa kita buat satu benda yang mana para ulama sepakat benda tu. Bila para ulama sepakat, makna benda yang kita buat tu confirm sesuai dengan ajaran Islam. Saya ambil contoh macam ni tuan-tuan sekalian. Kalau orang kata nak pergi ke Kuala Lumpur, kalau ikut highway, dia kata yang tu confirm sampai. Tapi kalau pergi ikut Gua Musang apa semua ni, dia kata tak tahu sampai ke dak, dia takut sesat dan sebagainya. Itu sebagai contoh, kan? Sebagai contoh. Kalau orang bagi tahu dekat tuan-tuan, ada dua jalan. Satu jalan yang confirm, satu lagi jalan orang kata sampai pun boleh, ada orang kata tak sampai pun ada. Tuan-tuan nak ambil jalan mana? Tuan-tuan nak ambil jalan mana? Tuan-tuan nak ambil jalan yang semua orang kata jalan ni memang boleh sampai ke Lumpur, ataupun satu jalan lagi ada orang kata boleh sampai, ada orang kata tak boleh sampai. Tuan-tuan nak pilih jalan mana? Tentulah kita akan pilih jalan yang semua orang kata jalan tu mesti sampai ke Lumpur. Tapi masyarakat kita hari ni tuan-tuan sekalian, dia boleh dengan selesanya dia boleh buat satu benda yang para ulama bukan sahaja perdebatkan benda tu, tapi majoriti ulama tak boleh terima benda tu. Kita ada duit, contohnya tuan-tuan sekalian, buat apa nak suruh orang buat sembahyang sunat hadiah? Kita ada duit, buat apa kita nak suruh budak-budak mak tafiz baca Quran, hadiahkan pahala kepada si mati? Lebih baik duit yang kita guna, katalah kita ada RM500, duit RM500 tu kita derma terus, infak
infak kepada mak tahfiz contohnya, ataupun dekat masjid, dengan niat bahawa supaya pahala tadi kalau ada Allah Ta'ala kurniakan kepada si mati, itu lebih baik, jauh lebih baik daripada suruh orang baca Quran hadiahkan pahala. Sebab kita derma tuan-tuan, amalan maliyah, amalan menggunakan harta tu, yang tu confirm tuan-tuan sekalian, yang mana para ulama setuju pahala dia sampai. Banyaklah contoh-contoh lain untuk menceritakan kepada kita bahawa dalam soal hukum hakam agama ni tuan-tuan sekalian, dia ada rules and principles dia ada peraturan dan prinsip-prinsip dia yang kita perlu patuhi. Baik, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 43 hinggalah ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu an aktsarahum yasma'un aw ya'qilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Surah Al-Furqan ayat 43 hingga ayat 44. Tuan-tuan sekalian, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Siapa dia yang jadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara sebagai wakil ke atas dia? Kamu boleh tak melindungi dia? Allah Ta'ala kata, atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar ataupun memahami, guna akal untuk memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternakan itu. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni berkenaan dengan orang yang jadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Kita bila kita nak cakap tentang agama, panduan kita ialah Quran dan hadis. Tak boleh lari tuan-tuan sekalian, walaupun benda tu bertentangan dengan diri kita sendiri. Lau diddu bi anfusina, walaupun bertentangan dengan diri kita sendiri tuan-tuan sekalian, kita wajib akur kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita ni menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ketikanya manusia dengan sebab keegoan dia, dengan sebab benda tu memang dia dah buat, dia tak boleh terima benda tu haram. Dengan sebab dia tak suka benda tu, dia tak boleh terima kalau Quran kata boleh. Dengan sebab dia tak suka benda tu, dia tak boleh terima hakikat bila agama suruh kita buat benda tu. Itu dia jadi masalah tuan-tuan sekalian. Contoh apa dia? Dalam masyarakat kita hari ni, kita bila kita nak cakap tentang perundangan Islam, minta maaf lah dekat orang perempuan kan, poligami ni ramai orang perempuan tak suka. Kau orang perempuan sini suka belaka? Tak kan? Tak suka. Tak sukalah kan? Tapi kita pelik, kalau 4 orang, isteri pertama memang tak suka, suami dia kahwin lain, isteri kedua tu suka ke tak suka? Isteri kedua suka ke tak suka? Sukalah tak? Sebab dia tahu dah lelaki tu dah ada isteri, tapi dia setuju terima si lelaki berkenaan, betul tak? Isteri nombor 3 setuju tak dengan poligami? Setujulah. Dia dah tahu dah ada 2 isteri dah sebelum tu, dan dia sanggup jadi nombor 3. Lepas nombor 4 lagilah suka. Sebab apa? Sebab dia tahu suami dia dah ada 3 isteri, dia sanggup jadi nombor 4. Maknanya apa? Maknanya orang perempuan ni sebenarnya ramai setuju dengan poligami. Cuma bila dia jadi isteri nombor 1, dia tak setujulah. Tapi kalau nombor 2, nombor 3 boleh. Agak-agak boleh buat alasan macam tu. Boleh buat alasan je. Kak, tak boleh? Ustaz cakap tajuk hak saya tak suka. Muslimin muslimat sekalian, punca dia apa? Punca dia